Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam asas pengajian asas usulul fiqh. Pada pagi yang mulia ini kita dalam bab yang terakhir membincangkan tentang al-ijtihad dan juga at-taqlid. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah bincangkan sebelum ini apa itu ta'riful ijtihad, ta'rif, definisi ijtihad, dan hari ini kita bincangkan tentang syurutul ijtihad, syarat untuk ijtihad. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijtihad satu perkara yang sangat penting, tetapi bila dibuka ijtihad ini secara berleluasa kepada kepada seseorang, maka dia akan jadi suatu perkara yang bahaya. Okey. Jadi mujtahid dialah menzahirkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey, peristiwa yang berlaku, isu yang berbangkit, maka para mujtahidlah yang akan meletakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama-ulama mereka telah meletakkan satu jumlah, satu bahagian daripada syarat-syarat sehingga jadilah seorang mujtahid itu sebenarnya dia adalah betul-betul mujtahid dan layak lil bahsil ilmi, untuk membahaskan ilmu, untuk perbahasan ilmu dia layak. Okey, di antara syarat-syarat ijtihad secara syaklin ijmal, iaitu secara kasarnya mujtahid dia mesti mengetahui semua apa yang bergantunglah kepada suatu perkara ini, iaitu untuk mengetahui dalil-dalil syarak. Tuan-tuan nak tahu hukum hakam, tengok terjemahan Quran hadis, itulah cukup? Tak cukup. Apa yang berkaitan dengan dalil-dalil syarak, maka dia kena faham, bukan pemahaman yang biasa, pemahaman yang daqiq, yang halus, yang terperinci, yang tuntas, sehingga memungkinkan dia mujtahid untuk mentatbikkan, mengadaptasikan hukum tadi ke atas masalah-masalah furu'. Hukum halal, masalah ni, hukum haram, masalah ni. Kerana itu ulama ataupun para mujtahid, wajib kepada mujtahid dia mengetahui istimbatul ahkam, iaitu mengeluarkan hukum hakam daripada kitab, daripada sunnah, daripada ijma', kerana dia adalah masadir, sumber yang utama. Jadi sebab itu kita katakan tak cukup dia mengetahui kitab, hadis, Quran, hadis dan juga ijma'. Bahkan cara untuk mengeluarkan hukum daripada Quran, hadis itu juga perlu dipelajari. Okey, walaupun dengan merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang mu'tamad, yang dipegang. Okey, sebab kitab ni banyak, kitab tafsirnya banyak, fiqhnya banyak, ada kitab yang tak mu'tamad. Jadi kita berpegang kepada kitab yang mu'tamad. Okey, termasuklah juga dalam kepada para mujtahid ini, apa dia? Mengetahui bahasa Arab. Okey, yang mana dia adalah wasilah perantaraan untuk faham sumber hukum hakam. Hukum hakam Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Jadi nak faham tidak kena faham bahasa Arab dulu. Kemudian lepas faham bahasa Arab, kena faham ilmu usulul fiqh, yang mana ilmu usulul fiqh ni menerangkan manhaj, cara pembawakan ulama-ulama usul untuk mengistimbatkan, mengeluarkan hukum hakam daripada dalil. Sekarang kita bincang syarat.
ijtihad ini di sisi ulama usul secara terperincinya, cara dasar apa? Secara dasarnya para mujtahid digelar ia sebagai mujtahid hendaklah dia mengetahui apa yang berkaitan tentang dalil-dalil syarak, hukum hakam syarak. Secara terperincinya pula kita lihat perkara yang pertama, dia mestilah mengetahui tentang kitab Allah. Okey, macam mana nak tahu tentang kitab Allah? Iaitu kita katakan bukan setakat tahu je, bahkan dia juga berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, kerana Quran, kitab Allah adalah masdar at-tasyri', al-masdarut tasyri'i al-awwal, iaitu sumber utama dalam pensyariatan. Tak memadai seorang mujtahid dia mengetahui Quran, mengetahui apa? Bahasa Quran harfiah, terjemahan Quran harfiah. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalika apa maknanya? Al-kitabu apa makna? La apa makna? Raiba apa maknanya? Itu tak memadai. Okey. Bahkan wajib kepada mujtahid, dia kena hasilkan untuk diri dia kena dapatkan satu ilmu yang hakiki tentang Al-Quran secara terperinci mengenai ulum Qurannya, hukum ahkamul Quran, ayat hukum hakam Quran, yang mana dengan mengetahui demikian maka memungkinkan ia untuk mentadabbur Al-Quranul Karim, dan juga memungkinkan ia dengan perantaraan apa dia menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran, dia juga boleh mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quranul Karim, terutamanya dalam bab yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan bukan dimaksudkan dengan mujtahid ni hafal Quran. Dia hafal Quran mujtahid, tak. Walaupun tak dinafikan, menghafal Quran lebih baik daripada yang tak hafal Quran, tu tak dinafikan. Tetapi hafal saja tak cukup, sudah pasti mesti mengetahui makna Al-Quran. Okey, yang dituntut daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, maknanya dia para mujtahid hendaklah dia mengetahui apa dia mawaqi'iha, bimawaqi'iha, mengetahui tentang berlaku, tempat berlakunya peristiwa hukum hakam tadi, dan memungkinkan baginya untuk dia rujuk, untuk dia refer balik kepada hukum hakam ketika mana berhajat. Okey, jadi maknanya ayat tu mungkin bukan untuk seseorang, tetapi ianya berlaku pada zaman Nabi, tetapi ia boleh digunakan bila mana ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Okey, sebahagian di kalangan ulama meletakkan beberapa karangan yang mereka syarahkan di dalam karangan mereka ayatul ahkam, ayat hukum hakam yang mereka syarahkan. Di antara yang masyhur lah, yang pertama dipanggil kitab apa? Ahkamul Quran. Karangan siapa tu? Karangan Ahmad Ali Ar-Razi Al-Hanafi, Imam Ar-Razi, Ahkamul Quran. Okey, yang masyhur dipanggil sebagai apa? Imam Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Hanafi, yang masyhur dipanggil sebagai Imam Al-Jassas. Okey, yang wafat pada tahun 370 Hijrah. Itu kitab yang pertama mengenai dengan hukum hakam Quran, dipanggil kitab Ahkamul Quran. Kitab yang kedua dipanggil kitab Ahkamul Quran juga, tetapi milik orang yang berbeza, iaitu milik ulama Syafi'i, iaitu Ali bin Muhammad Al-Syafi'i, yang masyhurnya dipanggil sebagai Al-Kayal Hirasi. Okey, dia wafat pada tahun 504 Hijrah. Ada lagi kitab yang ketiga dipanggil Ahkamul Quran juga, nama sama semua. Karangan imam ulama mazhab Maliki, iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Maliki, yang mana digelar masyhur dengan Ahkamul Quran Ibn Al-Arabi punya, ulama Maliki.
Dia wafat pada tahun 543 Hijrah. Dan kitab yang terakhir dipanggil Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang mana dikarang oleh Muhammad bin Ahmad Al-Maliki Al-Masyhur bil-Qurtubi, yang dipanggil sebagai Imam Al-Qurtubi, salah seorang di kalangan ulama mazhab Maliki. Dia wafat pada tahun 671 Hijrah. Mana berperingkat tu? Tahun 370, 504, okey, 543 dan juga 671. Dan boleh juga kita katakan antara kitab yang afdal adalah kitab Jami' Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangan Imam Al-Qurtubi, kerana dia menafsirkan Quran secara keseluruhannya. Sedangkan Imam Malik dia juga tidak ta'assub dengan mazhab dia. Dia mazhab Maliki, tetapi tak semua dia ikut Maliki, kerana dia tidak ekstrim mazhab ni. Okey, nampak kita lihat di papan putih sikit. Mengenai dengan ringkasan kitab-kitab yang para mujtahid ini sepatutnya dia perlu tahu. Termasuklah kita yang bukan mujtahid juga perlu tahu. Antaranya kitab apa? Kitab Ahkamul Quran. Okey. Ini kitab yang pertama, kitab Imam Al-Jassas. Yang kedua kitab Ahkamul Quran juga. Tapi kitab apa? Al-Kaya Hirasi. Okey. Ini wafat pada tahun 370. Ini wafat pada tahun ke-404. Okey. Ini ulama Hanafi, ini ulama Syafi'i. Kitab yang ketiga adalah kitab Ahkamul Quran, yang dikarang oleh mazhab Maliki, iaitu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi yang wafat pada tahun yang ke-443 Hijrah. Dan seterusnya kitab Al-Jami' Al-Jami' li Ahkamil Quran. Okey. Banyak jilid berapa jilid? 18 ke 22. Ahkamil Quran. Karangan siapa ni? Karangan Imam Al-Qurtubi. Okey. Yang wafat pada tahun berapa? 671 Hijrah. Okey. Ini kitab dia bukan cerita tentang hukum hakam je. Walaupun nama dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, hukum hakam Quran, tapi ni tafsir 30 juzuk. Okey jelas? Okey, boleh padam. Sekarang kita lihat apa syarat yang pertama tadi, iaitu dia mesti kenal kitab Allah. Dia kena betul-betul tahu kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, an yakuna aliman bisunnah an-nabawiyah. Dia betul-betul alim, mengetahui, ada knowledge mengenai as-sunnah an-nabawiyah, hadis, dan juga cintakan hadis, beramal dengan hadis. Kerana hadis ini menerangkan Quran. Jadi tak dapat tidak siapa mengetahui daripada hadis itu adalah satu perkara daruri, mesti dan mesti. Kerana untuk kita faham Quran, tak boleh dengan Quran saja, bahkan perlukan bantuan daripada hadis, kerana dia menafsirkan Al-Quranul Karim. Okey. Terutamanya dalam mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Hadis ni banyak tentang fadilat, hukum hakam dan sebagainya. Okey. Maksudnya dia perlu mengetahui satu bahagian yang mencukupi daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Dan dia juga mengetahui setiap bab dan memungkinkan untuk dia untuk refer balik kepada hukum hakam tersebut sekiranya berlaku satu isu ataupun satu perkara.
dan dia mengetahui qawaid ulumul hadis, kaedah ulumul hadis. Sebab kaedah ulum hadis tak sama kaedah usulul fiqh, tak sama kaedah fiqh. Okey, di mana telah sempurnalah dengannya, telah sempurnalah dengan ilmu hadis tersebut mengetahui maqbul dan juga mardud. Dalam kaedah ulumul hadis ada hadis yang dipanggil maqbul, diterima, hadis hasan, sahih. Ada yang dipanggil sebagai hadis mardud, hadis syaz, matruk. Okey, semuanya hadis yang mardud, tidak diterima. Dan bukan menjadi satu kemestian dia mesti kena hafal hadis, tak. Macam Quran lah, Quran tak hafal Quran pun tak apa, yang penting dia tahu hukum hakam dalam Quran, dia amalkan hukum hakam dalam Quran, dia pandai untuk mengadaptasikan kaedah usul, istinbat, dalil dan sebagainya daripada Quran. Begitu juga hadis, tak cukup sekadar hafal, bahkan dia faham tentang hukum hakam yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dikatakan majmu' ahadisil ahkam, pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, lebih kurang hampir 2,000 ke 10,000 hadis yang berkaitan dengan apa? Hadis hukum hakam. Sama ada 2,000 ke 10,000 hadis. Okey, mana banyak tau. Ulama-ulama telah mengarang sama qadiman wa hadithan, sama ada ulama dahulu ataupun ulama yang baru contemporary, mereka telah membuat karangan, penulisan dalam mensyarahkan hadis-hadis berkaitan hukum hakam. Dianggap pengajian kitab-kitab ini dipanggil tamhid, untuk memudahkan bagi ijtihad. Ada kitab-kitab yang mensyarahkan hukum hakam, tujuan untuk mudahkan bagi untuk berijtihad. Di antara kitab-kitab yang telah dicetak, apa dia? Kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam karangan Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid, okey, yang wafat pada tahun 702 Hijrah. Kemudian kitab Subulus Salam, kitab yang masyhur, Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram, karangan Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. Muhammad bin Ismail As-Sun'ani yang wafat pada tahun 852 Hijrah. Okey, kerana Bulughul Maram ni dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarahnya begitu banyak. Saleh Al-Utsaimin juga ada buat syarah panjang dari sudut ulumul hadisnya, syarah hadis, semua dia ceritakan banyak jilid tu, lebih daripada 10 jilid. Kemudian Nailul Awtar. Nailul Awtar adalah karangan Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani. Okey, yang wafat pada tahun 1255 Hijrah. Nampak? Itu antara tiga ni, antara yang masyhur lah. Okey, tuan-tuan boleh tengok di papan putih, kita nak ceritakan karangan yang masyhur. Okey, kitab apa? Kitab Umdatul Ahkam. Karangan siapa tu? Ibnu Daqiq Al-Aid. Yang kedua, kitab Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram, karangan siapa ni? Subulus Salam As-Sun'ani. Dan yang terakhir adalah kitab Nailul Awtar, karangan siapa ni? Asy-Syaukani. Ini kitab-kitab yang mensyarahkan hadis berkaitan hukum hakam.
Umdatul Ahkam, Subulus Salam, Nailul Awtar. Ini kitab-kitab yang asas lah, yang masyhur. Okey. Ini syarat mustahid. Yang pertama adalah mengetahui Quran. Mengetahui, yang kedua hadis. Yang ketiga kita nak bincangkan mengetahui mengenai dengan ijma'. Okey. Okey. Mengetahui ijma'. Yang ketiganya mengetahui ijma' tu bagaimana? Mengetahui mawaqi'. Apa tu mawaqi'? Ijma' jika tempat berlaku ataupun berlakunya ijma'. Ijma' ulama' yang mujtahid pada setiap zaman sehinggalah ke zamannya sendiri. Zaman apa tu? Zaman mujtahid. Okey. Supaya dia tidak melanggar ijma'. Sebab itu dia kena tahu. Kalau dia langgar ijma', makalah dia dipanggil sebagai khariqan lil ijma'. Okey. Begitu juga kena mengetahui ijma' as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Kemudian sesungguhnya idrakul mujtahid bijuhudihi alladhi sabaquhu minal fuqaha wa araihim. Kemudian dia juga perlu tahu, mujtahid tu perlu tahu dengan kesungguhan ulama-ulama yang mendahuluinya di kalangan ulama-ulama fiqh, pendapat-pendapat mereka jangan dihina, jangan dipandang kecil, kerana mengetahui pendapat mereka adalah satu knowledge. Wa ma ajma'u alaihi minal ahkam, apa yang mereka ijma', tak kira sahabat, tabi'in, daripada hukum hakam perlu juga diketahui. Dan juga asbabul ikhtilaf, sebab-sebab ikhtilaf. Sebab apa ulama tak ijma' bab ni, ulama berbeza pendapat, sebab apa perlu diketahui. Okey. Ataupun mujtahid tadi dia adalah bukan muqallid, bahkan dia mustaqil. Dia berasingan, dia tak bertaklid dengan orang lain, dia ikut apa yang ilmu yang ada pada diri dia sendiri. Okey. Sesungguhnya sebahagian di kalangan ulama mengumpulkan apa dia? Masalah-masalah yang ijma', yang diijma'kan ke atas masalah tadi. Ada sebahagian ulama dia kumpulkan, buat satu kitab yang mana semua itu adalah mengenai dengan perkara-perkara yang telah diijma'kan. Ijma' ni tak ada, maksudnya tak ada siapa yang bantah. Okey. Sesungguhnya kita telah katakan mengenai dengan ijma' ini, ulama' yang membincangkan dalam kitab mereka mengenai perihal ijma', iaitu seperti mana Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma', dan juga kitab Ibnu Hazm iaitu Maratibul Ijma'. Okey. Seperti mana Ibnu Qudamah bawa datang di dalam kitabnya Al-Mughni, Imam Nawawi juga dalam kitabnya Majmu', menceritakan tentang tentang ijma' tu. Okey. Perkara yang keempat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aliman bilisanil Arab, mengetahui akan bahasa Arab itu sendiri. Bihaitsu yumkinuhu an yastaw'iba ma warada fil kitabi was sunnah wa yufassiruhu wa yafhamuhu. Dia hendaklah mengetahui apa yang datang dari dalam Quran, dalam hadis, dan dapat menafsirkannya, dapat memahaminya dengan baik. Okey. Kerana al-isti'ab, kerana mencangkupi apa yang dalam Quran dan juga hadis bergantung kepada ma'rifatul lughah. Kita nak faham Quran, hadis, kena faham bahasa dulu, bahasa Arab. Jadi Quran ini dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Nabi juga berbangsa Arab.
bercakap dengan manusia, Nabi menggunakan bahasa Arab, bahasa ibunda. Sekalipun demikian, fa inna aktsara al-mabahis al-arabiyyah alladhi yahtaju ilayha al-mujtahid mawjuda fi usul al-fiqh. Kebanyakan perbahasan bahasa Arab yang para mujtahid perlu kepadanya sebenarnya ada dalam kitab usulul fiqh, dalam pengajian usulul fiqh. Sebab itu tidak mensyaratkan sebahagian di kalangan mereka selepas mengetahui Quran dan juga hadis, melainkan mengetahui usulul fiqh. Jadi sebab itu ada sebahagian di kalangan ulama dia kata tak mensyaratkan selepas mengetahui Quran, mengetahui hadis, melainkan dia kena belajar mengetahui usulul fiqh. Bahasa Arab bagi dia tak penting. Jadi apa dia tadi? Mengetahui tentang Quran, tentang hadis dan juga tentang usulul fiqh. Kerana ulama-ulama usul mereka menukilkan anil arabiyyah, daripada bahasa Arab, ma yahtaju ilaihi al-mujtahid, apa yang mujtahid perlukan. Dalam kitab Al-Mustasfa, kita karangan Imam Al-Ghazali. Perkara yang kelima, iaitu jadilah dia aliman bi ilmi usulul fiqh, jadilah dia orang yang alim tentang ilmu usulul fiqh. Bahkan ilmu usulul fiqh adalah sepenting-penting ilmu, sepenting-penting knowledge bagi para mujtahid, kerana ilmu akan menerangkan kepada mujtahid itu sendiri, akan menerangkan apa? Al-qawaid al-asasiyah, kaedah-kaedah yang utama untuk perbahasan fiqh yang normal dan sempurna, sehingga jadilah ijtihadnya itu bertepatan dengan usul ilmiah. Jadi sebab apa dia perlu mengetahui kaedah-kaedah yang utama dalam membahaskan fiqh yang sempurna? Kerana dia kuat supaya jadilah ijtihadnya itu bertepatan dengan knowledge yang sebenar, dengan usul ilmiah yang betul, dan juga manhaj pemikiran yang tepat. Sebab itu tak dapat tidak untuk mengetahui dalil-dalil dan juga hukum hakam, dan juga cara nak istimbatkan hukum hakam daripada dalil-dalil Quran, hadis dan sebagainya. Perlukan apa? Perbahasan yang bergantunglah kepadanya untuk istimbatul ahkam, mencedok hukum hakam. Tak dapat tidak perlu kita ketahui perbahasan yang ada kaitannya dalam istimbatul ahkam, yang ada kaitannya mengenai dengan dalil, mengenai dengan usulul fiqh. Jadi dia perlukan apa? Dia perlukan apa? Perlu dia mengetahui cara-cara ni. Perkara yang keenam, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, adalah dia orang yang alim, yang mengetahui mengenai dengan maqasidut tasyri' al-islami, iaitu pengajian maqasid asy-syariah. Disebut maqasid syariah asy-syar'i, maqasid asy-tasyri'iyah, maqasid asy-syar'iyyah, sudah tentu dia adalah samawiyul usul. Dia tentang membicarakan tentang pensyariatan Islam yang samawi, yang usul, yang asal. Kerana musdirnya yang mengeluarkan hukum hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam telah sempurna pada zaman Nabi, sehingga tidak ada pensyariatan selainnya melainkan apa yang di sisi kita daripada nas-nas Quran dan juga hadis yang telah Nabi bawa datang kepada kita. Itulah dia pensyariatan Islam, dan tidak ada lebih daripada itu. Bahkan para mujtahid juga cuba usaha untuk mengetahui apa kehendak Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ataupun daripada hadis ni.
mengetahui maksud yang am, yang umum kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pensyariatan itu juga perkara yang sangat penting. Para mujtahid dia akan cuba berusaha macam mana daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis dia korek dan dia kaji, okey, sehingga dia faham betul-betul dan dia boleh diadaptasikan dalam masalah-masalah semasa. Dan yang ketujuh, syarat mujtahid adalah dia tu alim bi'urfin nas. Mana keadaan, kebiasaan manusia dia pandai, dia tahu. Okey? Kerana uruf ni bagi manusia ada kebaikan dan juga ataupun keburukannya. Uruf, bila sebut urufun nas, kebiasaan manusia, ada kebiasaan yang baik dan juga yang tak baik. Faziyadatu ala annal mujtahid, maka penambahan kepada mujtahid, yajibu an yakuna aliman, hendaklah dia jadi seorang yang alim mengenai dengan sumber-sumber pensyariatan. Yajibu alaihi aidan, dan wajib ke atasnya juga mengetahui apa dia, fiqhul hayah, fiqh kehidupan, dan juga bagaimana untuk merungkaikan masalah-masalah umat dengan berbentuk akademik ataupun ilmiah. Dia kena mengetahui uruf manusia, kebiasaan manusia, environment manusia, sehingga jadi ijtihad dia adalah ta'biran an asrihi, iaitu ijtihad dia menjadi satu ta'bir, satu kata, satu lontaran kata pada zamannya. Jadi seolah-olah ijtihad dia mampu untuk merawat masa ataupun tempat. Orang yang sakit, maka dia boleh merawat pesakit tersebut. Apa yang sakit? Maksudnya ijtihad ini, ijtihad dia adalah qadirun ala taqdimil ilaj, mampu untuk mendahulukan rawatan yang sesuai dengan zaman dan juga makan, tempat dan masa. Sebab itu syarat mujtahid aliman bi'urfin nas. Tak boleh, uruf manusia dia kena tahu. Tak boleh tuan-tuan lepas sembahyang wirid ni tak boleh kuat, sunnahnya perlahan. Sunnahnya wirid ni secara perlahan selepas solat. Cuma Nabi bila kuatkan suara untuk orang-orang yang nak untuk mengajar, yang baru masuk Islam. Tapi tak boleh kita aplikasikan perkara ini kepada semua masyarakat. Perlu memang wirid selepas sembahyang perlahan, tetapi perlu sedikit dikuatkan supaya manusia tidak lalai, tidak main handset dan sebagainya. Sebab bila tak dengar bunyi, maka mereka akan lalai. Dan para mujtahid sebelum mengeluarkan fatwa sudah pasti dia mengetahui apakah uruf kebiasaan setempat. Kemudian antakuna malakatan fiqhiyatan lil istinbat, iaitu hendaklah jadi satu malakah, satu kemampuan untuk mengistimbatkan hukum hakam. Wa tarjih fi mawdi'i ta'arud, tarjih pada tempat ta'arud. Jadi maksudnya bila mana ada pertembungan, contohnya kontradiksi antara satu dengan yang lain, maka di sana mereka ada satu malakah fiqhiyah, bagaimana nak selesaikan, nak rungkaikan ke pertembungan ini. Okey. Sesungguhnya sebahagian di kalangan ulama mensyaratkan mujtahid ni kena dia adil dan jauh daripada maksiat. Dia kena adil. Syarat ini pada hakikatnya adalah syarat bagi mufti juga, kerana harus dia
al-i'timad ala fatwa, berpegang dengan fatwanya. Faman laisa bi'adlin fala tuqbal fatwahu. Siapa tak berlaku adil maka tak boleh diterima fatwanya. Dan tidaklah syarat sah ijtihad. Tiada syarat sah ijtihad. Okey. Al-adalah adalah syarat qabul lil fatwa. Al-adalah ni apa? Keadilan. Mujtahid ni adil, tak berlaku zalim. Itu syarat tu untuk diterima fatwa daripada dia. Tapi tidaklah disyaratkan sah ijtihad dengan perkara tersebut. Jadi maksudnya adalah ni satu syarat untuk diterima fatwa, tapi dia bukan satu syarat untuk sahnya ijtihad. Nampak? Adalah ni apa? Adalah satu syarat. Syarat untuk apa? Untuk diterima fatwa. Tapi bukan syarat sahnya ijtihad melalui mesti kena ijtihad, tidak. Wahakadha, seperti inilah sebenarnya. Inilah beberapa bahagian daripada syarat-syarat ijtihad. Okey? InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan bincangkan mengenai dengan hukumul ijtihad. Okey. Esok kita akan bincangkan hukumul ijtihad, insya-Allah. Kita akan bincangkan mengenai ijtihad. Dan esok akan habis bab ijtihad, terus kita akan masuk kepada bab taqlid. Insya-Allah taala. Cukup sekadar ini tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Sebelum itu jangan dilupakan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan yang terlepas layari pengajian kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah admin sediakan playlist untuk tuan-tuan untuk refer kembali pengajian-pengajian yang telah lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.